Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Linda masuk. Sihat Linda? Sehat. Oh, sihat. Suara sihat tu. Okey, baik. Hari ni kita akan teruskan lagi CPDPR kita. Bab 7, cahaya dan optik. Yang kemarin ada masalah tak? Ha? Ada masalah tak kemarin pasal nak lukis cahaya kemarin? Tak ada. Okay, no? Tak apa, tak faham boleh tanya terus. Sekejap kita bincang balik lah. Okay? Okay, baik. Hari ni kita nak tengok apa? Hari ni kita akan bincangkan 7.2 peralatan optik. Okay, peralatan optik. Apa tu peralatan optik? Boleh bagi contoh? Satu contoh ke dua contoh ke? CCTV. CCTV, okey. Cinta pembesar. Lentar pembesar lagi. Mikroskop. Mikroskop, okey. Ada lagi. Linda bagi contoh satu Linda. Lama hang tak masuk. Kemarin dah tak masuk. Linda? Hilang ah. Sat cikgu duduk kedai ni. Oh buluk. Okey. Laila mikroskop okey Cun betul. Kamera betul. Aisyah okey. Okey betul lah tu. Okey baik. Apa yang kita akan bincangkan hari ni? Yang pertama hasil pembelajaran kita memerihalkan pembentukan imej akhir, teleskop dan mikroskop. Dan yang kedua mereka bentuk membina teleskop ringkas. Dan yang ketiga berkomunikasi tentang aplikasi kanta dalam peralatan optik. So ini tiga hasil pembelajaran kita. Okay, boleh tak? Semua sama? Boleh? Boleh? Semua okay? Boleh. Alright. Boleh. Baik. Okay. Peralatan optik dulu. Okay. Kita tengok pada gambar rajah ni. Ada mikroskop, ada teleskop, ada kanta pembesar. Kita masuklah kamera dan sebagainya. Okey, kanta pembesar, mikroskop, teleskop astronomi. So kalau tengok teleskop ni untuk apa? Untuk tengok bintang, tengok planet. Okay, daripada bumi lah. Okay. Ada mikroskop untuk tengok benda-benda yang halus. Contohnya tengok bakteria, tengok kulat, tengok alga yang halus lah, yang seni. Okay, dan yang ketiga kanta pembesar untuk memperbesarkan sesuatu yang kecil tapi bukan halus sesuatu yang kecil je. Okay, dia akan membesarkan image tu akan dibesarkan daripada objek sebenar. Okey. So, kita nak bincang ni pembentukan imej akhir oleh mikroskop. Okey, kalau dalam mikroskop ni dia ada dua kanta, satu kanta objek, satu kanta mata. Okey. Kanta objek tu kat mana? Kalau kamu tengok ada dua kanta kan, satu yang kamu tengok dekat mata tu, yang kedua kanta objek. Okay, kanta objek ni yang bahagian bawah. Tak saya tunjuk gambar. Okey. Bahagian kanta objek ni kanta objek. Okay, ni kanta objek. Ini kanta mata. Boleh ya? Nampak tak saya tunjuk dekat anak panah tu? Saya gerak cursor ni nampak tak? Nampak. Okey. So yang ni kanta mata. Ini kanta objek. So kita nak tengok macam mana kanta tu memperbesarkan objek yang kecil tu. So macam mana kita boleh nampak imej yang besar. Okey, yang pertama objek tu dia duduk kat bawah kanta lah. So kita tengok dah kalau kau perasan dekat bawah, saya ulang balik. Okey, kat bawah ni dia ada sumber cahaya. Sama ada lampu ataupun cahaya dari yang dipantulkan. Okey, dua-duanya adalah sama ada lampu atau dipantulkan. Sini objek kita. Okey, tengah-tengah ni ada objek. Kita letak bakteria ke, kita letak sel pipi ke, sel bawang ke yang halus-halus tu. Jadi sini objek kita di sini. Image yang terbentuk dekat kita tengok mata ni dekat tengah ni lah. Okey. Jadi tengok macam mana dia punya tindakan dia. Bila kita letak objek, okey, cahaya tu objek tu dia letak di antara 2F dan F. So secara tidak langsung, kamu tengok sini kanta objek. Image ni terbentuk di hadapan ke di belakang kanta? Ya.
Komen Sat, tengok dekat kanta objek ni, image ni sekarang dekat depan kanta ke belakang kanta? Okey, Aisyah kata depan. Yang lain? Depan. Depan. Bila depan dia nyata ke maya? Nyata. Nyata. Okey. Image dibesarkan ke dikecilkan atau sama saiz sekarang kalau kamu tengok? Dibesarkan. Dibesarkan. Songsang ke tegak? Sang-sang. Songsang. Okey, betul lah. So, ini kanta objek. Okey. Ini yang berlaku bila kanta objek tu dia letakkan objek lah. Kemudian, dekat mata kita apa yang kita nampak? So, mata kita di sebelah sini lah. Okey. Sebelah belakang ni. So, bila kita tengok, okey, image ni dia terbentuk, okey, di belakang kanta. Okay, di belakang kanta. Objek kita ni sekarang ni, image ni dia akan jadi objek pula. Ya, objek di sini. So, kita tengok dengan mata. Okey, tak apa. Objek. Bila dah tengok tu, image ni sekarang, okey, image sekarang, dibesarkan ke dikecilkan daripada objek? Untuk kanta mata. Kita tengok ni. Gambar Rajah B ni. Dibelakangkan ke dibesarkan? Okey. So, dia di belakang ke di depan kanta? Belakang. Okey, bila belakang, image dia akan jadi ya. Maya. Okey, so boleh faham Tak apa, nanti kita belajar lukis. Sekarang ni cuma ni teori lah. So jangan risau. Jadi dua kanta. So kalau nanti nak lukis nanti kita akan buat sama-sama. Okey, baik. Pasal apa ni atas ni bawah? Okey, tak apalah. Yang atas bawah dia tak penting. Yang penting kamu tahu cara lukis. Kalau objek di sini sama juga kaedah dia. Kamu kena garis lurus. Kalau kat atas pun sama kan? Kamu garis lurus. Kemudian pergi ke F. Yang kedua, daripada kepala dia terus melalui pusat optik. Kalau tak bertemu di depan, so dia akan tarik bertemu di hadapan. Di belakang. So, image kita akan terbentuk di belakang kanta. Jadi, bila di belakang kanta, dia akan jadi maya. Biasanya dibesarkan dan tegak. Okey. Boleh faham tuan tu? Boleh faham? Boleh. Okey, boleh tak? Boleh. Okey, baik. Terusnya. So, bila ada kanta ni, dia ada kuasa-kuasa dia. Okay, menentukan kuasa pembesaran mikroskop. Apa itu rumus dia? Kuasa pembesaran mikroskop sama dengan kuasa pembesaran kanta objek darab kuasa pembesaran kanta mata. So, nak tahu kuasa pembesaran dia, so kanta objek ni darab dengan kuasa pembesaran kanta mata. Itu rumus dia lah. Okay, baik. Okay. Gambar foto menunjukkan sebuah mikroskop dengan kanta mata mempunyai kuasa 4 kali kanta objek dan mempunyai kuasa pembesaran 40 kali. Okey. 40 kali di bahagian kanta objek dan kanta mata 4 kali. So, berapa dia punya kuasa dia? Dan kuasa pembesaran mikroskop 40 darab 4. 4. Berapa jawapan dia? 160. 160. Okey. So, boleh faham tak macam tu? 40 kali 4. Kalau bawah ni 1000, darab dengan 4 lah. Atas ni 4. Kalau atas ni 2, bawah 50, 50 darab 2. Mudah kan? Faham tak? Faham. Okey, good. Baik. Terusnya. Okey. Kuasa pembesaran mikroskop sama dengan kuasa pembesaran kanta objek darab kuasa pembesaran kanta mata. Jadi, jawapan dia 160 kali. Bagus. Boleh faham tu? Okey. Okey, sekarang kita nak tengok pula pembentukan image akhir oleh teleskop. Okey, image akhir oleh teleskop. Tengok. Woi, dia punya lama nak buka pun. Okey. Tengok objek di infinity. Pasal apa objek di infinity? Ni kanta objek ni. Ni kanta mata. Di infinity maksudnya kat mana? Tak nampak. Dome kat langit sana. So kita tak tahu jarak ada berapa. So kita kata objek dia di infinity. Okey. So objek ni mai cahaya dia.
Satu dia melalui F, dia akan terus. Dia macam kita lukis lah. Okay, kemudian dari satu lagi, dia akan terus melalui pusat optik. Okey, persilangan antara cahaya daripada infinity tu, dia akan membentuk image. Okey, sekarang ni image terbentuk di hadapan ke di belakang kanta? Di hadapan, di belakang? Depan. Depan. So, bila depan, dia akan jadi nya. Mata. So, songsang ke tegak? Songsang. Songsang. Dikecilkan ke dibesarkan? Dibesarkan. Kecil lah. Sebab kanta objek, kalau ikut objek asal, matahari besar ke kecil? Besar. Tak kan? Tapi bila dia masuk dalam kanta, dia akan jadi kecil. Kanta objek dulu. Tapi bila kita tengok dekat kanta mata, sekarang ni kita dah tahu dah. Image yang dekat kanta objek terbentuk dekat F. Ingat untuk teleskop, mikroskop dia ada dua kanta. Okey. So tak apa. Bila kanta di sini, objek kat sini, ni kanta mata, ni kita tengok daripada sini. Okey, bila kita tengok objek, dia akan sama juga, dia akan pi lurus, kemudian dia akan melalui titik F. Dan yang kedua, dia akan berada di lurus melalui pusat optik. Okey, sekarang ni image di depan pun tak terbentuk, di belakang tak terbentuk. Sebenarnya dia terbentuk di belakang. Okey, sebab dia dibesarkan. Okey, bila duduk belakang kanta, dia akan jadi ya. Okey, dan dia akan jadi tegak. Sama dengan objek. Objek pecah kepala, dia pun pecah kepala juga. Jadi dua-dua tegak. Bila dua-dua tegak, image ini pun dibesarkan. So kita boleh nampak lah walaupun jauh dekat langit halus, tapi bila kita guna teleskop, kita akan nampak bintang tu lebih besar ke lebih kecil? Lebih Besar. besar. Okey, betul. Bagus. So itulah cara kerja untuk pembentukan image kanta objek dan kanta mata teleskop. Okey, boleh faham macam tu dulu? Sikit dah. Boleh ya? Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, baik. Teruskan. Ni macam ni lah kalau kata dua-dua kanta kita gabung. Okey, dalam satu teleskop, ni objek kita ni, kita katakan sini kita nak tengok bintang ataupun buruj. Okay, kita akan main cahaya ni, dia akan masuk melalui kanta objek. Terbentuk image di sini. Sekarang ni, bila tengok pula dengan kanta mata, dia akan jadi objek untuk kanta mata. So, bila kita tengok, di sinilah yang dia seolah-olah kita tengok bintang duduk sini, sedangkan bintang tu duduk jauh. So, dia jadi image tu sekarang. Image tu sekarang, dia akan jadi maya, dibesarkan dan juga tegak. Sebab tegak tu maksudnya tegak sama-sama pacak kepala. Okey. Pada pelarasan normal, jarak antara kanta objek dan kanta mata sama dengan FO tambah FE. Okey. FO ni kanta objek, FE ni kanta mata. Di mana FO adalah panjang fokus kanta objek, FE adalah panjang fokus kanta mata. Supaya image dapat dilihat dalam keadaan lebih selesa. Sebab tu bila kita guna teleskop, kita kena pusing. Dia ada pelarasan dia. Supaya kamu boleh tengok tu dengan nampak sharp, tajam dan nampak elok, nampak cantik lah, dia tak jadi kabuk. Okey. So cara pembentukan image akhir dalam teleskop. Boleh Setakat ni boleh B? Boleh. Okay, baik. Sekarang ni kita tengok aplikasi kanta dalam peralatan optik. Okay, tadi kamu dah sebut kamera DSLR, kamera lah. Okay. Ada kamu sebut CCTV, ada kamu sebut kamera pengintip dalam alat keselamatan. Tu aplikasi kanta. Selain daripada tu, agak-agak apa dia lagi yang penggunaan kanta? Cuba tengok yang kamu biasa guna. Kat mana? Kat mana kamu guna kanta? Cuba. Ni benda apa ni? Apa ni? Ni. Ni apa ni? Kamera handset. Ni kamera selfie kan? Okey, ni contoh penggunaan lah. Okey, baik. Okay. Perkembangan teknologi dalam bidang optik membolehkan ketebalan kanta digunakan dalam peralatan optik seperti telefon pintar dan televisyen litar tertutup.
CCTV menjadi setebal beberapa mililiter je. Okay, kalau ikut dia lagi tebal kantor tu, lagi jauh dia boleh ambil gambar objek. Tapi disebabkan perkembangan teknologi ni, kantor tu nipis je. Kita boleh tangkap gambar yang jauh bagi nampak jelas dengan kaedah zoom. Faham tak? Okay? Itu kaedah, itu dari perkembangan teknologi. Jadi kajian optik telah berjaya membina kantar rata ataupun lens yang setebal beberapa mikron. Okay? 0.01 mm saja. Kalau ikut nak dapat tangkap gambar kamu jauh tu, kalau kamu tengok kamera DSLR punya besar kan, tu kantar dia tu. Jarak kantar dia lagi panjang kamera tu. Dia punya, kalau kamu pasal, kalau kamu tengok stadium, kat stadium orang tangkap gambar kan. Pasal tak kan dia punya corong tu panjang? Pasal tak? Kalau kamu tengok tak pasal. Kalau kamu tengok lens ni, saya tunjuk lens. Ni. Saya ni. Nampak tak? Ni lens ni. Kalau kamu tengok hak sukan, dia warna putih, dia panjang lagi, besar. Sebab tu lensa dia ataupun kantar dia. Lagi panjang kantar tu, lagi jauh dia boleh tangkap gambar. Faham tak? Tapi sekarang, punyalah hebat teknologi, sampaikan kita boleh zoom. Okay, kalau tengok handset terbaru, okay, kalau tengok saya tunjuk lah. Okay. 108 megapiksel quad kamera. Dia boleh zoom sampai 120 kali. Faham tak? Kalau saya duduk jauh pun, saya boleh tangkap gambar kamu punya jauh. Kita boleh zoom gambar tu. Tu maksud dia. Kantar tu nipis je. Kalau dulu nak dapat gambar tu, kita kena duduk pakai kamera yang lensa panjang. Sekarang ni, dengan ada handset, dengan teknologi terbaru, kita boleh zoom sampai 40 kali, 30 kali. Yang terbaru 120 kali. Xiaomi buat. Macam ni, teknologi Xiaomi. Ini teknologi Samsung pun 150. Nipis. Dia kecilkan setiap kantar-kantar tu. Seolah-olah kita guna lensa yang panjang. Kantar yang panjang. Hebat ni Realme pun sama. Dia boleh guna kamera sampai tahap macam tu. Okay? Boleh tak sampai tu? Boleh faham tak? Faham. Okay, sekarang ni saya nak minta kamu buat keluar modul. Okay, kita nak try lukis gambar kita panggil cara lukis sinar rajah untuk teleskop dan mikroskop. Ada tak modul? Okay, kita pergi muka surat ni dulu. Pembentukan image akhir oleh mikroskop. Ada semua dekat tangan masing-masing? Ada. Okay, muka surat dia kosong apa dah. Okay, kita pergi muka surat 39 tu. Yang 38 tu, ini nama dia apa? Apa nama ni? Yang saya duk pegang ni. Sama macam gambar rajah tu. Mikroskop. Mikroskop. Yang ni? Yang warna putih ni? Teleskop. Alright, good. Teleskop astronomy. Okay, baik. Sekarang ni kita nak cuba lukis gambar rajah yang pertama. Ada pembaris? Ada pembaris tak? Ada. Pensil? Ada. Okay, baik. Kita lukis. Okay, terus kita buat sama-sama je. Okay, yang pertama, garis yang pertama dulu. Salur cahaya yang pertama. Okay. Okay. Dapat tak? Boleh okay? Okay, dia nak pergi ke mana ni? Dia akan lalu mana? Titik mana? Oh, dia kamu bergerak ni. Sepatutnya ni titik yang pertama ni F. Titik yang kedua 2F. Titik yang ketiga 3F. Tolong padam mak ni. Jauh sangat pergi ni. Boleh tak? Dah padam ah? Tolong Zat. Okay, dia akan lalu F. Titik F. Dapat? Boleh? Boleh. Okey, baik. Sinar rajah kedua pergi mana? Melalui apa? Pusat? Optik. Okey, dapat? Dapat. Alright. So, image dia kat mana?
persilangan? Di depan ke di belakang kanta? Depan. Depan kanta. Sama saiz ke? Dibesarkan ke? Dibesarkan. Dibesarkan. Tongsang ke tegak? Songsang. Tongsang. Maya ke nyata? Nyata. Nyata. Okey, semua dapat yang sama? Ha. Okey, good. Alhamdulillah. Okey, seterusnya. Okey, kita nak lukis pula. Tadi kita dah lukis dekat kanta objek. Sekarang ni kita duduk kat kanta mata. Okey. Ada yang pertama. Oh, terus dia lukis bagi. Okey, boleh lukis tak macam tu? Dia kalau dia duduk atas, dia akan lalu satu ke sini. Kemudian dia pergi ke F. Sama juga. Kalau dia duduk bawah pun, dia akan lalu di bawah. Terus, kemudian dia pergi melalui titik F. Kemudian gambar sinar rajah kedua, daripada kepala terus melalui pusat optik. Okey, boleh tak? Boleh? Boleh. Boleh. Jadi, sekarang ni, dia punya image ni terbentuk kat mana? Belakang kan, depan kan tak? Oh, sorry. Mana image terbentuk? Okay, kamu kena garis. Kamu sambung putus ni. Sampai bertemu. Boleh buat? Cuba kamu garis dia walaupun saya tahu ruang tu kecil. Cuba kamu lukis tengok. Dapat tak lukis? Sampai bertemu. Sampai 3F lah cikgu. Sampai 3F. Ha. Kamu garis sampai jumpa 3F Betul? Ha. Okey, betul tu tak apa. Yang penting kamu tarik je. Tarik sini sampai ke bawah ni. Saya nak tunjuk saya tak boleh guna pen kat sini. Okey. Kalau saya boleh guna pen senang saya tunjuk. Okay, tak apa. Okay, ini. Saya cuba tunjuk. Okey, sama dah macam saya buat. Kamu dapat macam tu tak? Ni pula. Okey. Okey, macam tu dapat tak? Semua dapat macam tu tak? Boleh Betul? Dapat. Okey. So, dia duduk di belakang kanta, maksudnya duduk sama bahan sebelah dengan objek, jadi dia maya, songsang dan Dibesarkan. dibesarkan. Okey, good. Okey, baik, kita cuba lukiskan yang kedua. Yang ni muka surat 40. Okey, muka surat 40. Okey. Image terbentuk di sini. Mana kita punya objek? Objek kat mana? Aduh, daripada infinity. Satu cahaya daripada infinity akan terus melalui pusat optik. Dan yang kedua kat mana? Lalu titik fokus dan dia akan kita kena temukan dia di sini. Okey, apa ciri-ciri image nyata ke Maya? Nyata. Nyata. Tongsang ke tegak? Songsang. Tongsang. Dikecilkan ke dibesarkan? Dikecilkan. Dikecilkan. Okey, good. Okey. Kita lukis satu lagi.
Okey. Sekarang ni dia image dekat kantar objek. Dia akan jadi objek dekat kantar mata. So, satu garis dia akan melalui pusat optik. Kemudian, garis yang kedua dia pergi mana? Okay, dia akan lurus. Kemudian pergi titik F. Dapat yang tu? Dapat semua dapat yang tu? Dapat. Okey, dapat. So, image dia, Maya. Sebab image dia akan terbentuk di belakang ni. Kalau kamu sambung pun dia tak akan bertemu sebab dia duduk di mana? Objek sekarang duduk kat mana? Image sekarang kat mana? Dibesarkan. Infinite. Objek dia, image sekarang di infinity. Betul. Sebab kita pun tak tahu dia duduk kat mana bulan matahari, kita tak tahu jarak dia berapa. So, Maya songsang dan dibesarkan. Okey, boleh yang tu? Boleh. Boleh no? Okey, saya tinggalkan latihan muka surat 38 tu sikit je lagi. 39 dan 40. Untuk kamu balik buat, kamu buat lah. Sikit je tu, tak ada masalah pun. Boleh tak? Boleh. Okey, kita dah bincang dah. Tu yang kita buat tu sikit-sikit je. Nanti kamu hentak snap kat saya lah. Alright. Okey, ni tak apa, ni kamu buat sendiri lah. Ni saya lagi kan betul. Kalau kita lukis pun boleh kan. Sama aja ha. Okay, cuba lukis. Saya nak lukis siap. Ciri-ciri image kamu buat. Ciri-ciri image akhir. Boleh saya tinggalkan kamu dekat ciri-ciri image akhir? Boleh? Boleh. Boleh no? Linda kat kedai lagi ke? Lela tak keluar masuk. Okay. Syahila okay? Okay. Okay. Eliana okay? Eliana modul dekat saya ni bila nak ambil. Saya nak hantar datang rumah. Eliana? Ya. Okay nah. Laila, hampir mana? Keluar masuk. Okay, tak apalah. So, kita berhenti kat sini. Nanti kamu terus sambung modul tu lah. Boleh lah? Okay? Boleh tak berhenti sini? Ada apa nak tanya? Ada soalan tak? Tak ada. Okay, kalau tak Tak ada, ada. ya kita berhenti je lah kat sini noh. So, kamu akan bercuti lepas ni. Habiskan modul tu. So, bab 8 dan bab 9 kita akan sambung selepas cuti raya haji. Semoga kamu semua selamat semua lah dekat rumah lah. Jangan duduk keluar merata. Okay? Cikgu. Ya? Aunty Jani dia tak boleh jam. Dia kata internet dia slow. Apa dia? Aunty Jani. Aha. Dia kata dia tak boleh join. Internet dia slow. Oh. Okay, tak apa. Kalau macam mana? Nanti, tak apa, nanti saya akan bagi link YouTube. Nanti dia kalau dia ada masa dia boleh tengok. Dia ambil modul ni? Tak tahu tak dia. Tak tahu tu. Tak apalah. Okay, kalau macam tu kita tamat sini noh. Nanti siapkan modul lah. Boleh? Boleh.